maksiat berluas-luasa. Kebaikan dikatakan kebatilan, dan kebatilan itu dikatakan kebenaran. Yang baik dicerca, dihina dan disalahkan, dan perkara kebatilan dan kemaksiatan dibela dan disanjung pada zaman ini. Rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik dan ketentuan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita peluang untuk berbuat baik, dan kita kadang-kala terlupa. Kebaikan yang sedikit inilah yang menjadikan dan menjanjikan kebahagiaan kita dekat akhirat. Bukan kebahagiaan yang saya tengok dan tuan-tuan tengok dalam dunia ni. Orang selalu melihat bila harta banyak, tanah banyak, rumah besar, keretanya mewah, dia telah bahagia. Kita silap. Berapa ramai orang yang banyak hartanya tetapi dia masih tidak bahagia. Berapa ramai orang yang besar rumahnya tetapi sunyi rumah itu dengan kebahagiaan. Berapa ramai orang yang banyak tanahnya tetapi dalam kegelisahan. Sebenarnya kebahagiaan, kegelisahan, kebahagiaan dan ketenangan yang sebenar adalah dengan akhirat itu sendiri. Kenapa Allah bagi saya hidup? Allah peluangkan, beri peluang kepada saya untuk hidup dan juga tuan-tuan, supaya kita kembali balik kepada asal kita. Asal kita seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ni Tuhan kamu? Kata Allah. Kita semua menyaksikan. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Allah zahirkan kita ke dalam dunia satu ujian keimanan. Kita masih nak beriman dengan Allah ataupun kita leka dengan kehidupan ni? Allah telah pesan kepada kita dalam Quran, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ni semua perkara tipu, bukan sebenar-benarnya. Tapi benda yang disebut oleh Allah perkara yang tidak benar, inilah yang semua orang lalui.
Dan inilah yang semua orang gagal. Padahal Allah menyatakan dunia ni tak benar. Dunia ni tipu saja. Dunia ni tak benar, kata Allah. Bukan hidup yang benar. Harta tu bukan harta yang benar. Bukan kawan-kawan yang benar. Bukan tanah yang benar. Yang benar adalah akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Begitu kan ayat dia. Hak yang betul, hak yang kekal. Sebaik-baik tempat yang kekal itu adalah akhirat itu sendiri. Tapi kita tak sedar yang kita telah ditipu dengan kehidupan ini. Cuma saya ingin bertanya dengan diri saya, berapa lama kita patut kena tipu? Berapa lama kita senang kita ditipu? Berapa lama kita sudah ditipu? Saya hidup pun dah nak hampir 60, tuan-tuan. Kalau kita masih tak sedar, hampir 60 tahun kita ditipu dengan perkara ini, bermakna kita gagal. Ada orang yang telah 40 tahun hidupnya, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kalau jangka masa yang lama ini kita masih tak sedar, bermakna kita akan gagal dekat akhirat. Sebab itu tuan-tuan, dunia ini telah disebutkan oleh Sayyidina Rasul akan perjalanannya. Lepas ni apa berlaku, lepas ni apa berlaku, lepas ni apa berlaku, telah disebut oleh Nabi. Sampai satu masa alam ni tak ada. Yang ni saya tahu dan tuan-tuan tahu. Dan Nabi telah sebut kepada kita, Al-Quran juga telah nyatakan kepada kita. Tetapi keasyikan kita, maksud saya kelalaian kita dengan perkara ini membuatkan kita lupa perkara-perkara yang telah diberitahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, punca segala perkara ini adalah nafsu kita. Sebab itu Nabi minta lindung kepada Allah dengan 4 perkara. Pertama, min ilmin la yanfa', daripada ilmu pengetahuan yang tidak memberi manfaat. Kita tahu banyak, tapi tahu kita tak beri manfaat untuk hidup kita. Kita tidak boleh lagi sedar dengan tipu daya ini. Kita masih lagi berada pada tangga yang lama. Dunia kita telah berubah, tuan-tuan. Kalau dulu rumah kita kecil, sekarang dah besar. Kalau dulu bisnes kita kecil, sekarang bisnes kita dah besar. Yang saya nak bawa diri saya dan tuan-tuan, bagaimana akhirat kita? Apakah kita telah besarkan solat sunat kita? Ataupun solat sunat kita, ibadat-ibadat yang sunat masih lagi di tempat yang lama? Apakah kita telah besarkan Al-Quran kita? Ataupun bacaan Al-Quran kita masih lagi di tempat yang sama? Apakah kita telah besarkan amal salah kita? Ataupun amal salah kita masih lagi di tempat yang sama? Kalau begitu tuan-tuan, bermakna kita berjaya di dunia, kita akan gagal di akhirat. Kejayaan di dunia tidak membawa arti apa-apa jika kita gagal di akhirat. Itu malam ni saya nak bawa diri saya dan tuan-tuan, punca segala perkara ni adalah, kata ulama, apabila seseorang itu dia redha dengan kehendak nafsu dia. Sebab itu Nabi minta lindung min nafsil la tashba',
daripada nafsu yang tak pernah kenyang, nafsu yang tak pernah puas dengan hidup ni. Kalau saya fikir, tuan-tuan fikir, saya hampir 60 tahun, kehidupan dunia ni kita buat pusingan yang sama. Ini yang kita buat daripada mula kita mula pandai berdikari dulu daripada mak ayah. Kita buat pusingan yang sama, tuan-tuan, sampai sekarang. Dan rutin kehidupan kita adalah rutin kehidupan yang sama. Tetapi akhirat kita tidak melakukan perkara yang dikehendaki oleh Allah. Dosa yang kita lakukan adalah dosa yang sama. Kita ulang-ulang dosa itu. Daripada kita muda sampailah kita tua, kita ulang dosa yang sama. Dosa itu diulang dan diulang, diulang dan diulang. Jika umur yang hampir mencecah 60 tahun, saya tak boleh berhenti buat dosa, apakah saya boleh baik dekat akhirat? Kalau umur yang hampir 60 tahun, saya tak boleh berhenti meninggalkan kejahatan yang saya ulang-ulang daripada muda dulu, apakah saya ini orang yang berjaya di akhirat? Ini persoalan saya. Ilmu yang kita belajar setiap malam adalah alat untuk kita mengenal apa yang sebenar, hala tuju kita, mana tempat kita nak pergi, apa kita dah buat, apa aku dah buat dengan hidup ni, ataupun aku buang masa. Sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran, yang tuan-tuan tahu ayat ni, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa manusia dalam kerugian. Rugi kata Allah. Kita telah rugi, tuan-tuan. Dan masa ini kita tak tahu bila tempat berhentinya jarum jam itu, iaitu umur kita. Tak ada siapa tahu. Saya tak tahu dan tuan-tuan juga tidak tahu. Lagi-lagi bulan Sya'ban, hari ini 16, malam 16. Dan bulan Sya'ban ini berita kematian terlalu banyak kita dengar. Sekejap kita dengar ayah kawan kita meninggal, sekejap kita dengar kawan kita meninggal, sekejap kita dengar orang ni meninggal, sekejap kita dengar jiran kita meninggal. Yang paling kita khawatirkan, apakah nama itu telah ada di dalam senarai malaikat maut, iaitu nama kita, nama isteri kita, nama anak-anak kita. Kerana kematian ini satu rahsia, dirahsiakan oleh Allah pada semua orang. Pasal apa, tuan-tuan, Allah rahsiakan kita? Kalau kita beriman, kita percaya dengan akhirat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau kita beriman dengan yang gaib. Alam barzah ni gaib, tuan-tuan. Alam barzah ni tak nampak. Dekat masjid kita ada tanah perkuburan. Yang tu tanah kubur. Alam barzah berbeza, tuan-tuan. Tetapi melihat tanah perkuburan, di situ kita melihatnya alam barzah. Saya tak tahu bila saya ke sana. Tuan-tuan juga tidak tahu bila tuan-tuan ke sana. Siapa pun tidak mengetahui masanya ke sana. Sebab itu, kalau kita masih tidak sedar, kita tak nak sedar, kita ikutkan hawa nafsu kita dengan kehidupan ini,
Masa kita hidup, kita kena jalani kehidupan sebagai seorang manusia. Makan, minum, tidur. Kerana pada manusia itu ada hak dia. Ada hak dirinya, ada hak Allah, ada hak Rasul, ada hak keluarganya, ada hak anak-anaknya, ada hak agamanya. Tetapi kalau kita cuma selesaikan hak diri kita, makan, minum, kemudian kita sukakan hati kita, kita tinggalkan hak Allah. Kita tak nak buat ibadat sungguh-sungguh. Tapi untuk diri kita, kita buat sungguh-sungguh. Kita cari duit sungguh-sungguh. Kita makan sungguh-sungguh. Kita makan ini sungguh-sungguh, tuan-tuan. Sampai kenyang kita makan. Sampai kita rasa puas. Kenapa kita tak nak berbuat ibadat bersungguh-sungguh sehingga rasa puas? Apa salahnya, tuan-tuan? Apa salahnya dengan akhirat itu? Kita boleh berjalan dengan puas, sepuas-puasnya. Apa salahnya kita dengan Allah? Kenapa kita tak mau beribadat sepuas-puasnya? Macam kita berikan hak dalam hidup kita. Apa salah Allah, tuan-tuan? Apa salah Allah pada kita? Sampai kita tak mau balas balik apa yang Allah beri kepada kita. Apa salah Allah sebenarnya? Yang kita nak tinggalkan dia. Yang kita tak nak sujud kepada dia. Kita cuma selesaikan perkara yang wajib. Itu pun sebab wajib. Jika tidak wajib, kita tak laksanakan perkara tersebut. Kenapa kita buat begitu? Kenapa kita tinggalkan Allah begitu? Sebab itu, tuan-tuan, benarlah apa yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ni'matani maghbun fihima kathirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Nikmat yang terpedaya oleh kebanyakan manusia, ada dua nikmat. Dua nikmat ini selalu memperdayakan kita. Manusia selalu terpedaya dengan dua nikmat ini. Satu, masa dia sihat, kata Nabi, as-sihah wal faragh. Faragh ini bila masa dia lapang, bila dia tengah senang, dia tak sakit, dia sihat, dia ada duit, dia boleh buat apa dia nak. Masa ni dia lupakan Allah. Dia lupakan Allah. Tuan-tuan, Allah ni tak pernah lupakan kita. Allah tak pernah lupakan kita. Bila kita nak makan, dia bagi makan. Ni ada dalam Quran. Kita lapar, Allah bagi makan. Kita sakit, Allah bagi sihat. Sebab kita minta sihat. Tapi Allah minta kita sujud dengan dia. Sembahyang sunat ba'diyah maghrib, tu pun kita lemah, tuan-tuan. Kita lemah nak sembahyang sunat ba'diyah maghrib, kita lemah. Lutut kita lemah. Badan kita lemah. Apatah lagi sembahyang malam. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita masih tak mampu nak istiqamah. Walaupun ada hadis menyatakan waktu sahur tu Allah tunggu kita. Pintu langit terbuka dalam hadis kan. Tak disebutlah Allah tunggu kita.
Tapi nak bagi tahu cakap bahasa kampungnya. Setiap waktu sahur Allah menanti hamba-Nya. Tuan-tuan, tiap-tiap malam Allah tunggu kita. Kalau engkau ada dosa, kata Allah, kau beristighfar, maka aku ampunkan dosa engkau. Kenapa kita perlu untuk meminta keampunan kepada Allah? Saya tak ada dosa, Ustaz. Ada tanda, kata ulama, kalau kita ni ada dosa. Satu, kita lemah buat ibadat. Kita tak mampu nak buat ibadat, bermakna dosa kita sedang berada di dalam diri kita. Itu tanda kita ada dosa, tuan-tuan. Kenapa aku tak mampu nak sembahyang sunat, tak mampu nak berzikir, tak mampu nak bertahlil, tak mampu nak bertasbih, tak mampu nak bangun malam? Jawapannya, lemahnya anggota badan kita ni tadi disebabkan dosa yang kita sedang lakukan. Ni jawapannya. Tanda kita masih ada dosa. Hidup kita dalam keadaan gelisah dan resah. Allah cabut dalam hati kepada seorang yang berdosa ini ketenangan dalam hidup dia. Dia resah aja. Masalah tak pernah selesai, tuan-tuan. Masalah tak pernah selesai. Lepas masalah ni, lepas masalah ni, masalah ini. Maka itu adalah disebabkan dosa. Antara tanda kita masih berada dalam dosa, rezeki kita tak berkat. Hidup kita sempit. Harta kita tak pernah cukup. Rezeki kita tak pernah cukup. Ini sebab dosa. Tuan-tuan, kita tak tinggal sembahyang. Tuan-tuan perasan tak, antara golongan yang tak diampunkan dosanya oleh Allah malam nisfu Sya'ban malam tadi? Orang yang derhaka dengan mak ayah. Saya kena tengok diri saya. Saya derhaka tak dengan mak dan ayah saya? Saya pernah sakitkan tak hati mak dan ayah saya? Kalau mak ayah saya hidup lagi tak apa, tuan-tuan. Mak saya dah meninggal, ayah saya dah meninggal. Kalau masa dia hidup dulu, dia kecil hati dengan saya, kemudian dia meninggal. Mak saya meninggal, ayah saya meninggal. Malam tadi saya tak diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Mana saya tahu, tuan-tuan? Kecil hati seorang ibu ni dia tak pernah bagi tahu. Kecil hati seorang ayah dia tak pernah bagi tahu. Jika saya ni anak yang derhaka, tuan-tuan, maka malam tadi Allah tak ampunkan dosa saya. Kita tak tinggal sembahyang, alhamdulillah. Tak tinggal puasa Ramadan, tak tinggal bayar zakat, tak tinggal pergi umrah. Peruntukan malam semalam itu, Allah tak ampunkan dosa anak yang derhaka. Kalau tuan-tuan ada mak ayah lagi, tuan-tuan untung. Tuan-tuan boleh minta ampun dengan mak, tuan-tuan boleh minta ampun dengan ayah. Kalau kita dah tak ada mak ayah, macam mana, tuan-tuan? Kita nak tahu macam mana. Tapi ada tanda. Orang yang anak yang soleh ni, hidup dia berkat. Kita nak tahu mak kita, ayah kita redha dengan kita, hidup kita berkat.
berkat pada umur, berkat pada rezeki, berkat pada keluarga. Kerana apa? Kerana doa daripada mak dan ayah. Dan orang yang tak diampunkan dosa oleh Allah malam semalam, siapa dia? Orang yang masih bermusuh-musuhan. Ini ada hadis, tuan-tuan. Kalau saya masih lagi bermusuh dengan orang, malam tadi Allah tak ampunkan dosa saya, tuan-tuan. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Masih ada tak dalam hidup kita bermusuh dengan orang? Saya nak bagi tahu begini, tuan-tuan. Pada malam nisfu Sya'ban, malam semalam, Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita, melainkan dosa besar. Tapi dosa-dosa kecil ni, yang Allah ampunkan ni, Allah tak ampunkan bagi orang yang masih bermusuh-musuhan. Saya tengok diary hidup saya, tuan-tuan tengok diary hidup tuan-tuan. Dalam hidup saya, masih tak ada lagi saya bermusuh dengan orang lain. Kalau ada, tuan-tuan, luasnya rahmat Allah pada malam tadi, malam kemarin, kita tak dapat rahmat. Rahmat itu Allah tak bagi kat kita. Maka kena berjaga-jaga. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini sedar tentang kehidupan ni, kita nak baik selepas kehidupan ni, maka jangan ikut nafsu kita. Sebab ulama sebut aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatir ridha 'anil nafs. Asal tiap-tiap maksiat, asal tiap-tiap kelalaian, asal mengikut hawa nafsu, orang tu redha atas nafsu dia. Apa yang dirinya, nafsunya nak, dia buat. Nafsu dia suruh, dia buat. Nafsu dia kata, malaslah, tak payahlah buat baik, diikut je. Nafsu dia kata, tak payahlah datang rumah Allah. Tuan-tuan, macam ni. Saya tak pandang orang datang masjid, orang tak datang masjid. Saya pandang perkara lain. Saya pandang, jika Allah nak beri hidayah, nescaya Allah tak sesatkan dia. Jika Allah nak sesatkan dia, Allah tak bagi hidayah. Ayat ni kan selalu orang baca, man yahdillah fala mudhillalah, tu kan. Maka saya bertanya tentang perkara tu. Kenapa aku tak didorongkan pada perkara kebaikan? Apakah Allah sedang sesatkan aku? Kan selalu kita dengar kan, wa may yahdillah fala mudhillalah wa may yadlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan, nescaya dia tidak beroleh hidayah. Apa yang perlu ada dalam diri kita, tuan-tuan? Kalau kita lari dari kebaikan, bermakna perlu ada perasaan takut kepada Allah. Ya Allah, apakah Engkau sedang benci aku? Ya Allah, kenapa Engkau tak bagi aku kebaikan? Apakah Kau sedang benci aku? Ya Allah, kenapa Kau tak beri aku untuk berbuat amal saleh? Apakah Kau sedang benci aku? Ya Allah, kenapa Engkau tak benarkan aku masuk ke dalam rumah Engkau yang terlalu cantik ini? Apakah Engkau sedang benci aku? Kenapa Engkau tak berikan kepada aku untuk melihat Al-Quran? Apakah Kau sedang benci aku?
Ini yang perlu saya tanya diri saya. Kita jangan melihat Allah bagi kita makan satu hari 3 kali. Orang kafir pun Allah bagi, tuan-tuan. Jangan lihat kenderaan yang besar sebagai petanda suatu kebaikan. Orang kafir lebih besar dan lebih banyak kenderaannya yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Jangan dilihat rumah yang terlalu besar sebagai tanda kejayaan seseorang. Orang kafir, Allah berikan rumah yang lebih besar dan lebih mahal daripada kita. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang beriman ni Allah bagi dia akhirat. Lebih banyak dia dapat akhirat, maka dialah orang yang Allah Subhanahu wa taala sayang. Sebab itu tuan-tuan, orang yang redha dengan nafsunya ada 3 tanda. Pertama, dia melihat benda yang batil ni baik. Zaman ni kita takut, tuan-tuan. Masa saya muda-muda dulu, kalau kita jumpa orang jahat pun, dia tak berani nak kata jahat tu baik. Kalau kita jumpa orang buat jahat, dia tak berani kata jahat tu baik. Dia mengaku yang tu jahat. Tapi aku tak boleh nak berubah, dia kata. Ni pengalaman saya dengan tuan-tuan kan. Bila kita jumpa orang, sini panggil apa? Debel. Jumpa orang debel. Dia tak kata hak perkara yang dia buat tu baik. Bila kita duduk dengan dia, saya ada kawan-kawan macam tu, tuan. Saya ada kawan-kawan, tuan-tuan. Satu pengalaman saya lah. Kawan saya ni hidup dia pukul orang. Amat debel sungguh. Kuatnya dia pukul ni, tuan-tuan. Kalau dia tumbuk orang daripada bonet kereta depan, lepas sampai bonet belakang. Kuatnya. Tumbukan dia tu. Ada satu hari saya jumpa dia. Saya kata, arwah lah, tuan-tuan. Saya kata, hak yang kamu buat ni baik ke tidak? Dia kata, Zam, aku tahu benda ni tak elok. Aku tahu salah. Saya ingat lagi, tuan-tuan, dia menangis kat bahu saya. Jelas lagi wajah dia. Dia menangis kat bahu saya. Aku tahu salah. Tapi aku tak boleh lagi nak berubah. Aku tak mampu nak berubah. Dan memang ada dalam hati aku, tolonglah ya Allah, aku nak berubah. Tolonglah ya Allah, aku nak berubah, dia kata. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu apa tak yang berlaku dekat dia saat akhir hidup dia? Allah bagi dia hidayat, tuan-tuan. Nangis saya. Allah jadikan dia orang baik. Akhir hayatnya dia pergi masjid. Akhir hayatnya dia banyak tolong orang lain. Akhir hayatnya dia banyak berbuat kebaikan. Dan tak lama, tuan-tuan, Allah bagi dia akan nikmat kebaikan itu, lalu Allah ambil dia. Allah ambil dia, tuan-tuan. Benar apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Bahawasanya amalan itu dilihat pada akhir hidup dia. Yang paling kita takut tatkala hati kita ni, tuan-tuan, tak teringin langsung untuk berbuat baik,
dan tidak pernah menyesal atas kelalaian kita. Ini yang saya takut. Kita tak ada rasa bersalah. Macam, saya suka sebut diri saya tuan-tuan, saya tak suka sebut tuan-tuan. Macam saya umur masuk 60 kan. Saya tak pernah rasa bersalah, saya tak dapat sembahyang malam. Dan Allah tetap tak bagi. Sebab kita tak pernah rasa bersalah. Padahal waktu malam itulah ada hadis qudsi, kalau engkau minta ampun, aku ampunkan. Kalau engkau ada apa-apa hajat, engkau ada hajat apa-apa, mengadulah dengan aku. Jangan mengadu dengan orang. Sebab orang tak boleh tolong kau. Tuan-tuan, selama hidup kita mengadu dengan orang, orang tak tolong kita, tuan-tuan. Orang tak tolong kita. Orang cerca kita, orang maki kita, orang hina kita, tuan-tuan. Tapi saya nak beritahu kat sini, belajarlah bangun pada 2/3 malam. Tuan-tuan mengadu dengan Allah, nescaya Allah takkan cerca, tuan-tuan. Allah takkan hina, tuan-tuan. Allah takkan maki, tuan-tuan. Dan janji Allah, Allah kabulkan permintaan kita. Apa yang saya ingin katakan, tempat kita mendapat cerca, mendapat makian, mendapat hinaan, tempat itulah yang sering kita mengadu hal. Tetapi tempat yang tidak akan sekali-kali menerima hinaan, cercaan dan makian, kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Ini kesilapan kita. Mengadulah tuan-tuan dengan Allah Ta'ala apa-apa pun. Kita balik pada perkara yang betul. Sebenarnya kita dah buat salah. Sebab apa? Sebab nafsu kita tak pernah sedar. Kita rasa yang batil tu baik, yang salah tu betul. Salah, tuan-tuan. Kedua, sayang akan perkara yang batil. Kita nak tinggal benda yang salah ni, kita sayang. Bermakna kita telah mengikut akan nafsu kita. Nafsu ni jahat. Allah sebut dalam Quran macam tu. Inna nafsal ammaratu bisu. Nafsu amarah ni nafsu jahat. Dia tak benarkan kita untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila buat baik, kita akan rasa resah. Ya. Bila tengok kebaikan, kita akan rasa resah. Kita tak suka orang buat baik. Zaman ni tak macam zaman dulu. Zaman ni orang hina Islam ini terang-terangan. Orang hina Quran. Orang hina, orang tutup aurat. Orang buka aurat, mereka berbangga. Kami buka aurat, belum tentu kami ahli neraka lagi. Kami buat dosa, belum tentu kami ahli neraka. Kalian yang pergi masjid, kalian yang buat baik, belum tentu kalian ahli syurga. Tuan-tuan, benar, betul apa yang dikatakan tu. Innamal a'malu bil khawatim. Tetapi kita berharap kepada Allah tatkala dan sedang kita berbuat kebaikan, ya Allah matikan kami. Dan jangan Engkau matikan kami tatkala kami sedang berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Yang ni sebenarnya betul, tuan-tuan. Tapi yang salahnya bila mereka menghina hukum Allah. Ni salah. Bila menghina Al-Quran itu salah.
bila menghina Islam itu salah. Tapi betul, orang yang hidupnya buat maksiat belum tentu matinya dalam keadaan bermaksiat. Benar. Orang yang hidupnya di dalam kebaikan belum tentu matinya di dalam kebaikan. Benar. Tetapi kenapa kita berbuat baik? Kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan hidupku yang dalam keadaan berbuat baik ini, aku berharap matikan aku dalam keadaan sedang berbuat baik. Ini harapan kita. Kemudian orang yang redha dengan nafsu itu tandanya mereka menzahirkan akan kebatilan. Yang ini kita takut. Sebab ada hadis akhir zaman, orang akan menzahirkan perkara maksiat. Mereka gembira buat baik, mereka gembira buat jahat. Ada hadis tentang akhir zaman, besok apabila sampai zaman yang akhir, orang gembira buat jahat, orang suka buat jahat dan dizahirkan kejahatan itu. Sekarang kita tengok tuan-tuan, kita tengok di Facebook, kita tengok di TikTok, kita tengok di Insta, orang buat jahat, orang suka, orang gembira buat jahat tuan-tuan. Orang tunjukkan kepada semua orang, kami sedang buat maksiat. Tuan-tuan, betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat akan umatnya akhir zaman. 1400 tahun yang dulu, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menangis untuk kita. Dan zaman yang Nabi sebut itu telah bermula, iaitu zaman akhirnya dunia ni. Dunia ni dah tak lama. Dunia ni dah hampir kepada penghujungnya. Maksiat berluas-luasa. Kebaikan dikatakan kebatilan. Dan kebatilan itu dikatakan kebenaran. Yang baik dicerca, dihina dan disalahkan. Dan perkara kebatilan dan kemaksiatan dibela dan disanjung pada zaman ini. Saya tidak ingin mengatakan tentang perkara tersebut, tetapi saya ingin nyatakan kita sedang berada pada penghujung zaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kita telah buat? Kita dah jadi baik belum? Kita dah tingkatkan amal saleh belum? Ataupun kita tak mampu buat apa-apa? Kita masih tak berhenti daripada membenci orang lain, bermusuh-musuhan. Kita masih lagi tidak mau hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita leka dengan kehidupan yang tidak ada ujungnya. Tuan-tuan, bagaimana untuk kita ini menyelesaikan nafsu kita? Pertama, dengan jalan ilmu. Supaya kita kenal. Ilmu yang kita belajar, supaya kita kenal. Yang ni nafsu syahwat aku. Aku dah lama ikut kehendak nafsu ni. Itu Nabi kata orang yang cilaka, orang yang mengikut akan hawa nafsunya. Man ittaba'a hawahu, orang yang ikut kehendak hawanya. Sebab hawa nafsu ni tuan-tuan, dia jahat. Dia cukup jahat.
Allah sebut dalam Quran tentang nafsu amarah itu, ditunjukkan oleh ulama sifat nafsu amarah itu sendiri. Dia tak bagi kita jadi orang baik. Nafsu yang tak mau kita jadi orang baik. Apa yang saya ingin katakan tuan-tuan, kita ni dah lama engkar dengan Allah. Kita berjaya pada hablum minallah, tetapi kita tidak berjaya pada hablum minan nas. Hablum minallah kita berjaya, semayang, puasa, zakat, haji. Hablum minan nas kita tak berjaya. Kita tak berhenti kata orang lagi, kita tak berhenti maki orang lagi, kita tak berhenti buat baik dengan orang lagi, kita tak berhenti buruk sangka dengan orang lagi, kita tak berhenti untuk benci orang, dan kita tak boleh nak sayang semua orang. Orang yang kita benci itu adalah orang yang Nabi sayang. Tuan-tuan, yang kita benci ini umat Muhammad. Saya nak bagi tahu Nabi ini terlalu sayang kat kita. Kalau tuan-tuan pergi umrah kan, tuan-tuan masuk Raudah, tuan-tuan nampak kat situ kan, syafaat aku untuk orang yang berbuat dosa besar. Syafaat aku untuk orang yang berbuat dosa. Nabi sayang kita. Nabi sayang kita. Dan saya umat Muhammad, tuan-tuan pun umat Muhammad. Tuan-tuan, kita benci orang yang disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu benci mereka walhal hidayah Allah itu masih ada untuk mereka? Kenapa kita tidak mampu mendoakan mereka? Apa salah dia, tuan-tuan? Kita angkat dua tangan kita pada waktu malam, ya Allah, ampunkan dosa semua orang yang berbuat dosa kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Allahumma fil li ummati Muhammad warhamhum rahmatan amma. Allahumma ghfir li ummati Muhammad warhamhum rahmatan amma. Ya Allah, ampunkan dosa sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmati mereka. Jika mereka ini sedang berbuat dosa, tolonglah beri hidayah kepada mereka dan ampunkan dosa mereka. Jika mereka lemah, ya Allah, kuatkan mereka dan bimbing mereka untuk ke jalan agama-Mu. Jika mereka sedang berbuat amal ibadat dan berbuat baik, maka berikan kepada mereka istiqamah. Kita niat dalam hati kita, ya Allah, orang yang aku doa ini adalah umat yang telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu. Kalau kita ditanya sayang tak Nabi, tuan-tuan nak jawab apa? Takkan tuan-tuan nak jawab saya benci Nabi? Kalau kita ditanya sayang tak Nabi? Sayang. Kalau kita ditanya, jika kita diberi peluang untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya nak minta apa, tuan-tuan nak minta apa? Saya nak cakap apa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan nak cakap apa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika saya dan tuan-tuan diberilah peluang untuk jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan nak cakap apa, saya nak minta apa, tuan-tuan nak minta apa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu je. Nak selesaikan nafsu dengan ilmu, supaya kita kenal yang ni salah, yang ni betul.
Ilmu ni tuan-tuan bukan nak bangga diri. Saya banyak ilmu, nak tengok salah orang. Tak. Kita ada ilmu ni tuan-tuan supaya kita kenal 3 benda. Satu, kita kenal Allah Ta'ala. Kenapa kita kena kenal Allah? Supaya kita tak lupa diri kita. Supaya kita jangan mengaku Tuhan dalam hidup ni. Aku ada ilmu, aku ada duit, aku ada pangkat, aku ada kuat, aku ada kuasa. Padahal kita terlupa. Semua benda ni pinjam. Bila kita tersedar tuan-tuan, bila kita dah duduk di tanah perkuburan, rupanya benda yang kita kata aku ada duit, aku ada ilmu, aku ada ini, sampai sana tuan-tuan, yang ikut kita siapa tuan-tuan? Yang kita kata aku ada ni, semua tak ada. Yang masa dalam hidup ni, yang kita mengaku aku ada ilmu, aku ada harta, aku ada kaya, aku ada pangkat, aku ada ini, masa orang bawa kita pergi sana, tak ada tuan-tuan. Mana duit aku? Mana pangkat aku? Mana ilmu aku? Mana kawan-kawan aku? Mana isteri aku? Mana anak-anak aku? Mana? Tak ada tuan-tuan. Yang ada apa dia? Inilah yang kita duduk malam ni. Yang ada apa? Yang kita sembahyang maghrib tadi. Yang ada apa? Yang kita sedekah hari Jumaat masuk dalam tabung. Yang ada apa? Yang kita bangun tengah malam tu. Yang ada apa? Yang kita sembahyang sunat nanti. Apa yang kita kata aku ada semasa hidup, tak ada tuan-tuan. Tak ada. Sebab Nabi kata macam tu. Yang akan temankan kita amal sah. Percayalah tuan-tuan, Nabi tak pernah bohong. Percayalah. Tuan-tuan, kalau Nabi cakap kita tak percaya, kita nak percaya cakap siapa? Kalau Nabi yang kata kita tak percaya, kita nak percaya kata-kata siapa lagi? Kalau Allah berkata di dalam Al-Quran, kita tak boleh nak ambil, nak amal, nak percaya, kita nak pegang kata-kata siapa lagi? Pertama, saya nak berhenti dah tuan-tuan, nak berhenti dah. Pertama, dengan ilmu. Kedua, dengan himmah yang tinggi. Himmah ini kemahuan. Memang kita mahu nak berubah. Kita mahu. Kita mahu nak balik kepada akhirat. Kita memang bersungguh-sungguh nak ke sana. Jadi apa yang kita buat dalam hidup ni sebagai amal jariah kita. Amal jariah kita, bekal kita nak ke sana. Dan Allah sebut dalam Quran kan, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa apa dia? Buat baik, tinggal jahat. Mudah ya tuan-tuan. Buat baik, tinggal jahat. Kita berjaya buat baik, tapi kita tak berjaya tinggal jahat. Jadi kita tak masuk lagi. Takwa, buat baik, tinggal jahat. Kita berjaya buat baik, tapi kita tak berjaya tinggal jahat, bermakna kita tak berjaya. Walaupun tiap-tiap minggu khatib ingatkan kita sebagai salah satu daripada rukun khutbah. Kalau khatib tak baca, semua orang kata tak sah Jumaat. Tuan-tuan, kalau tak baca, tak sah Jumaat, tak sah khutbah, tak sah Jum. Tapi kalau tak buat, tak sah menjadi ahli syurga. Setiap minggu diingatkan kepada kita
Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Berapa tahun, berapa kali kita telah mendengar wasiat itu? Berapa ribu kali saya telah mendengar wasiat itu? Berapa ratus kali saya telah mendengar pesanan dan peringatan itu? Apa jadi dengan saya? Dan wasiat itu adalah wasiat Allah. Dan wasiat itu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Allah kepada hambanya, wasiat Rasul kepada umatnya. Tuan-tuan, Allah pesan kat kita, maknanya kita orang degil. Kita degil. Ya. Dan kita kena tanya, kenapa aku degil ya? Kenapa aku degil lagi? Kenapa aku tak boleh jadi ayah yang baik, kawan yang baik, abang yang baik? Cuba tanya, saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri saya. Baik, yang terakhir, saya nak berhenti tak? Yang terakhir, iaitu kita berdoa kepada Allah. Kita tak akan mungkin boleh bersungguh-sungguh untuk kita didik nafsu kita, melainkan kita kena jadi hamba Allah yang minta dengan Allah. Minta dengan Allah, tuan-tuan. Minta sungguh-sungguh. Ya Allah, tolong jadi aku orang baik. Dan doa ni sebenarnya banyak orang tinggalkan. Sebab itu guru saya, ini amalan guru saya, tuan-tuan. Tak ada hadis pun. Dia kata antara tempat yang makbul doa. Ini kan ada dalam hadis dan disebutkan, dalam kitab-kitab pun disebut. Antara tempat mustajab doa daripada azan iqamah. Daripada iqamah takbiratul ihram. Ini di antara waktu mustajab. Waktu mustajab. Selain daripada 2/3 malam. Daripada azan, iqamah. Yang ini waktu mustajab. Jangan sia-siakan, tuan-tuan. Kalau di tanah haram ada tempat mustajab. Raudah, Multazam, Maqam Ibrahim. Kan? Di luar tanah haram ada waktu mustajab. Kita nak pergi Raudah, tak boleh pergi hari-hari. Tak boleh, tuan-tuan. Kalau kita pergi umrah baru dapat. Itu pun kalau pakai visa umrah. Kalau kita pakai visa pelancong, kena setahun sekali boleh masuk. Setahun sekali. Banyak orang sedih dah sekarang tak boleh masuk. Sampai sekarang dah ada orang yang boleh bagi jalan. Siapa nak masuk bayar RM25, dia buatkan. Ada orang tawar dengan saya, ustaz nak masuk tak? Bayar RM25, dekat RM50 jugalah, RM40 lah gitu. Saya kata, saya tak berani lah, saya kata. Saya tak berani menghadap Allah Ta'ala dengan jalan yang tidak betul. Memang tempat itu mustajab. Tapi saya percaya tentang janji Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah, kalau tak silap saya 186. Apabila orang bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, bagi tahu, fa inni qaribun, aku ni dekat, kata Allah. Cuma saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, kita rasa tak yang Allah tu dekat dengan kita?
Dan Allah sebut dalam ayat itu, apabila kita ini meminta kepada Allah, Allah kabulkan doa itu. Tatkala kita ini meminta kepada Allah izada'an, kita sedang minta, di mana-manalah kita minta, Allah akan kabulkan permintaan kita. Tapi mintalah dengan hati yang penuh dengan harapan kepada Allah. Mintalah dengan hati yang penuh, bersungguh-sungguh inginkan hajat tersebut. Jangan minta sambil-sambil begitu je, tuan-tuan. Itu guru saya kata, daripada iqamah sebelum takbir ni tempat waktu mustajab. Jangan tinggalkan doa ni. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Kenapa, tuan-tuan? Kita minta Allah jadikan kita orang yang sentiasa mengaku salah, sedar kita buat salah. Kedua, kita minta Allah jadikan kita dalam keadaan yang bersih, supaya kita balik besok pun bersih. Kita tak nak balik bawa benda salah. Kita tak nak jumpa Allah bawa salah. Kita tak nak menghadap Allah bawa salah. Kita nak menghadap Allah nak bersih. Kalau badan kita orang mandikan, orang bersihkan, jangan ada najis langsung, itu badan, tuan-tuan. Badan ini, jasad ini orang akan letak di tanah perkuburan, dan roh akan menghadap hadrah Allah. Waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikan aku orang baik. Sebab apa? Sebab bila aku baik, aku dapat buat baik. Bila aku dapat buat baik, aku harap dapat mati baik. Bila aku dapat mati baik, aku harap besok kalau kat kubur aku baik. Besok bila kat kubur baik, ya Allah, aku harap aku bangun di padang mahsyar dalam keadaan yang baik. Allah tak telanjangan kita. Allah baikkan keadaan kita. Dibagi kita baju, tuan-tuan. Dibagi kita pakaian. Siapa yang ditelanjangkan oleh Allah di padang mahsyar? Orang yang balik bawa salah. Orang yang balik tak nak taubat. Orang yang balik bawa dosa. Maka sebab itu ditelanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditelanjangkan oleh Allah. Tapi kalau kita minta dengan Allah, masih hidup ni nak jadi orang baik, mati baik, mudah-mudahan dibangunkan di padang mahsyar baik. Dekat padang mahsyar baik. Yauma la zilla illa zilluh. Kita dapat naungan arasy Allah. Besok di mizan baik. Timbangan kita baik. Nabi tolong kita, lepas kita, tuan-tuan. Lepas kita. Amal baik kita jadi berat, Nabi tolong kita. Nabi tengok kita. Kemudian sampai di titian sirat, kita lepas, tuan-tuan. Walaupun tak sehebat orang yang lebih baik daripada kita. Walaupun kita tak dapat meniti titian sirat seperti mana lajunya, seperti mana seekor buruk. Tapi kita lepas, tuan-tuan. Walaupun kita berjalan pelan-pelan. Walaupun sakit, kita meniti titian sirat. Ada riwayat mengatakan ada yang merangkak, tuan-tuan. Tapi biarlah kita merangkak sekalipun, jangan kita jatuh ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita merangkak di titian sirat. Tapi kita minta lepas, jangan jatuh. Merangkak ni sakit, tuan-tuan. Ada riwayat mengatakan merangkak dengan lutut ni, tuan-tuan. Merangkak. Kalau saya lah, tuan-tuan, saya tahu saya siapa, saya tahu keadaan saya.
Saya tak mungkin dapat meniti titian sirat seperti mana seekor buruk. Kalau saya boleh merangkak ke mengesut pun tak apalah tuan-tuan. Kalau saya dapat bahagian yang mengesut di titian sirat ni pun jadilah. Asal saya lepas daripada titian sirat dan saya tidak jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita takut, kita tergelincir. Kita tergelincir, itu kita takut tuan-tuan. Yang kita harap kepada Allah, biarlah janji, biar keadaan kita ini walaupun susah untuk meniti titian sirat, kerana kita tak sehebat orang-orang yang hebat. Kita tak boleh bangun malam, kita tak boleh baca Quran, kita tak boleh berzikir, kita masih lagi meringankan perkara yang sepatutnya. Tapi sekurang-kurangnya kita telah berusaha untuk meninggalkan kejahatan dan mengurangkan kejahatan itu. Mudah-mudahan kita lepas daripada titian sirat. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak jika kehadiran saya tidak memberi apa-apa manfaat pada diri tuan-tuan dan apa yang saya sampaikan tidak menjadikan ilmu dalam kehidupan tuan-tuan dan tidak boleh membentuk diri kita menjadi seorang hamba Allah yang baik. Jadi saya mohon ampun, saya mohon maaf pada semua orang yang hadir dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tinggalkan kita dan Allah bimbing kita terus. Kita berharap agar Allah sentiasa berikan hidayah dan taufiknya untuk kita walaupun kita bukan sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita amat berharap agar Allah pimpin saya, Allah pimpin semua yang hadir, Allah pimpin keluarga kita. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah dalam golongan hamba-Nya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ya Allah, kami angkatkan dua tangan kami. Kami amat berharap akan pertolongan-Mu dalam segala hal kami, ya Allah. Dalam hal agama kami, dalam hal dunia kami, dalam hal kehidupan kami, dalam hal urusan keluarga kami, anak-anak kami, isteri kami, dalam hal amal ibadat kami yang kami masih gagal dalam umur kami ini, ya Allah. Kami mohon pertolongan Engkau. Kami mohon pimpinan Engkau. Kami mohon bimbingan Engkau, ya Allah. Dengan rasa bersalah yang besar daripada hati kami, ya Allah. Kerana kegagalan kami. Umur yang Kau berikan kepada kami terlalu banyak dan terlalu lama. Hatta insan ini telah mencapai hampir 60 tahun. Tetapi kami gagal, ya Allah, untuk memperbaiki diri kami menjadi sebaik-baik hamba Engkau, menjadi sebaik-baik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami terus berharap ihsan daripada Engkau, ya Allah, rahmat daripada Engkau, ya Allah, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.